Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam forum dan salam bersua. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya dapat juga kita bersua dalam arena forum pada hari ini. Saya, Mirza Syahirah binti Mahyudin, moderator anda bagi forum hari ini yang akan membincangkan tentang topik perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Bulan air kerana pembetung, bulan manusia kerana muafakat. Tak kenal maka tak cinta. Kalau tak cinta, bagaimana hendak bersama? Maka terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli panel yang pada hari ini sungguh cantik bergaya. Semestinya mempunyai idea-idea yang bernas untuk dikongsi bersama. Ahli panel kita yang pertama pada hari ini iaitu Saudari Atira Sofia. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat walafiat. Nama diberi Atira Sofia binti Ashrazan yang berasal dari Perak. Apa khabar pula saudari moderator yang cantik mulik pada hari ini? Malu saya saudari puji begitu. Alhamdulillah saudari, saya juga dalam keadaan yang sihat. Seterusnya, kita akan berkenalan pula dengan panel kedua kita iaitu Saudari Balkis. Apa khabar saudari? Terima kasih moderator majlis. Alhamdulillah, di kala negara kita yang masih bergelut dengan virus COVID-19, saya sangat bersyukur kerana masih diberikan kesihatan yang baik. Baiklah, sebelum saya terlupa, nama saya Balkis binti Harun, merupakan panel kedua anda pada forum kali ini. Terima kasih saudari Balkis. Panel kita yang terakhir yang tidak sabar menunggu giliran untuk memperkenalkan diri, Saudari Siti Humairah. Apa khabar saudari? Terima kasih saudari moderator. Alhamdulillah, saya Siti Humairah binti Alwi dalam keadaan yang sihat dan walafiat dan dikurniakan masa sebagai panel yang ketiga dalam forum kali ini. Terima kasih saudari. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan teruskan kepada intipati forum yang akan dibincangkan pada hari ini iaitu perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Hadirin sekalian, manusia adalah makhluk sosial yang secara fitrahnya selalu hidup bersama dalam suatu ikatan lingkungan sosial budaya. Oleh itu, sistem sosial yang diamalkan manusia pada hari ini akan menjadi buah mulut kita dalam arena forum pada hari ini. Oleh itu, saya minta panel pertama kita iaitu Saudari Atira Sofia. Bolehkah saudari mengulas sedikit apakah yang dimaksudkan dengan sistem sosial? Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari moderator. Baiklah, saya akan mengupas sedikit bagi tajuk perbincangan kita pada hari ini iaitu perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Oleh itu hadirin sekalian, apakah itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan sistem sosial itu sendiri? Dalam Kamus Dewan edisi keempat ada mendefinisikan sistem sebagai cara atau kaedah untuk melakukan sesuatu ataupun aturan. Sosial pula membawa maksud aktiviti manusia dalam masyarakat serta kelakuan manusia yang telah dipengaruhi pengalaman ataupun tingkah laku orang lain yang telah lalu dan semasa secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pada tahun 2003, Jabat Tarikh telah mendefinisikan sistem sosial ini sebagai sejumlah kegiatan ataupun sejumlah orang yang mempunyai hubungan timbal balik yang relatif dan konsisten. Hubungan manusia dan kegiatan yang telah mereka lakukan itu berlangsung secara terus. Hal ini demikian bermakna bahawa masyarakat perlu dipandang sebagai satu sistem yang ada dalam sistem tersebut ada bahagian-bahagian yang saling berhubungan antara satu sama lain. Dalam konteks sistem sosial ini pula, sekurang-kurangnya akan ada dua orang ataupun lebih dalam satu kelompok masyarakat yang berinteraksi ataupun berkomunikasi atau berhubung sesama mereka. Terdapat unsur dalam sistem sosial iaitu penyatuan dari interaksi sosial antara manusia yang kemudiannya itu membentuk satu struktur. Dalam kata lain, unsur-unsur tersebut dia merupakan bahagian yang menyatu dalam sistem sosial. Oleh itu, disimpulkan bahawa sistem sosial ini adalah hubungan antara manusia dalam kalangan masyarakat. Terima kasih saudari panel pertama atas hujah pembukaan yang cukup bersemangat itu tadi. Wah, terpaku saya di sini. Hadirin sekalian, seperti yang kita tahu, sistem sosial ini diamalkan oleh semua masyarakat yang ada dalam dunia ini. Hal ini kerana, seperti yang dikatakan saudari Atira sebentar tadi, sistem sosial ini dikira sebagai hubungan ataupun interaksi sosial antara manusia.
Namun begitu, sistem sosial manusia mestilah ada perbezaannya mengikut ajaran agama masing-masing, bukan? Oleh itu, saudari panel kedua, bolehkah saudari terangkan mengenai sistem sosial bagi Islam? Dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari moderator atas lontaran soalan yang cukup bermakna yang akan dikongsikan pada forum kita kali ini. Baiklah, suka saya menjelaskan apakah yang dimaksudkan dengan sistem sosial Islam. Sistem sosial Islam ini bermaksud sistem perhubungan sesuatu kelompok manusia dengan kelompok yang lain dan mereka ini diikat dengan beberapa nilai yang ditetapkan oleh Islam. Di bawah sistem ini, terdapat unit sosial yang lebih kecil seperti sistem keluarga yang lazimnya terdiri pada individu seperti suami, isteri, anak-anak, ayah, ibu, datuk dan nenek. Jadi bagi memperkukuh lagi kefahaman saudari, saya akan menjelaskan secara ringkas beberapa elemen penting dalam sistem sosial Islam, iaitu pertama, ukhuwah Islamiah, iaitu Islam ni menitik beratkan perhubungan sesama manusia berdasarkan ukhuwah Islam, iaitu persaudaraan atas dasar agama yang luhur, tidak meretasi pada warna kulit, agama dan juga bangsa. Kedua, kasih sayang. Dalam Islam, kasih sayang ni dapat ditunjukkan melalui kebajikan dan keperluan sesama manusia. Jadi sifat saling bantu-membantu dan tolong-menolong ni, dia akan membawa kepada keamanan dan keharmonian umat Islam. Ketiga pula, iaitu menghormati, iaitu sikap saling hormat menghormati ni harus dididik dari kecil lagi kerana ianya akan menjadikan seseorang itu lebih menghormati hak orang lain dan haknya sendiri. Ianya amat dituntut dalam agama Islam maupun dalam agama yang lain. Jadi kesimpulannya, sistem sosial Islam ni merupakan sistem terbaik untuk umat Islam. Hal ini demikian kerana Islam ni mempunyai banyak keistimewaan khusus yang membawa kepada kesempurnaan Islam. Wah, sungguh bersemangat ya panel kedua kita pada hari ini. Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh saudari Balkis, sistem sosial Islam adalah sistem sosial yang terbaik bagi manusia kerana membawa kepada kesempurnaan Islam. Jadi, seterusnya saudari Humairah, bagaimana pula dengan sistem sosial bagi bukan Islam? Adakah ia serupa dengan sistem sosial Islam atau sebaliknya? Bolehkah saudari terangkan mengenai perkara ini? Silakan saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator di atas soalan yang diujarkan. Sidang hadirin sekalian, dapat saya tegaskan di sini bahawa sistem sosial bagi bukan Islam terlihat sangat berbeza dengan sistem sosial Islam. Oleh itu, moleklah kiranya untuk saya menerangkan secara satu persatu berkenaan dengan sistem sosial bukan Islam ini daripada pelbagai aspek. Jadi pertama sekali, kita lihat dari aspek hak individu, mereka bukan Islam diberikan kebebasan untuk menganut pelbagai agama, ibadat dan kepercayaan mengikut kemahuan mereka sendiri. Mereka juga bebas membuat pilihan atas apa yang mereka percayai. Dalam pada itu juga, hak kebebasan beragama ini sudah ditetapkan sendiri oleh perlembagaan negara kita. Antara isunya ialah terdapat kebimbangan yang mengenai paksaan yang mungkin dikenakan oleh Islam ke atas penganut bukan Islam ataupun agama lain. Iaitu menurut ajaran agama Islam sendiri, masyarakat yang menganut agama lain tidak perlu bimbang kerana paksaan agama Islam tidak membenarkan paksaan dalam tujuan pemelukan agama kepada orang-orang bukan Islam yang lain. Oleh itu, penganut agama lain tidak lagi perlu gusar kepada paksaan ke atas mereka untuk menganut agama Islam. Hak kebebasan itu bukan sahaja dalam ajaran agama Islam tetapi sudah pun dimaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Berkaitan dengan hubungan sosial antara manusia pula, orang bukan Islam ni nyatanya tidak terdapat batasan dalam melakukan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan. Jadi sebelum itu, apakah yang dimaksudkan sendiri dengan pergaulan bebas? Jadi izinkan saya mencuri masa anda sedikit untuk mentakrifkan pergaulan secara bebas ini secara ringkas. Jadi secara ringkasnya, pergaulan bebas ni adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang kepada pergaulan bebas di mana perkataan bebas itu sendiri bermaksud melampaui batas-batas norma yang ada dalam masyarakat kita. Misalnya, menurut sistem bukan Islam,
mereka semua ni membenarkan pasangan yang masih belum berkahwin untuk tinggal di dalam rumah yang sama. Perkara ini sebenarnya sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang mana Islam hanya membolehkan pasangan lelaki dan wanita untuk tinggal bersama setelah mempunyai ikatan yang halal iaitu melalui perkahwinan yang sah. Selain daripada itu juga, orang bukan Islam yang berada di negara Islam seperti negara kita, contohnya Malaysia, sangat beruntung sebenarnya kerana mereka mempunyai hak untuk hidup dan darah mereka akan sentiasa terpelihara di sini. Tambahan pula, orang Islam diajar untuk menjaga adab dengan orang bukan Islam serta menunjukkan hormat kepada mereka. Seperti kita tahu manusia ni sebagai makhluk sosial macam moderator cakapkan tadi, mempunyai keinginan untuk bersosial dengan manusia lain walaupun mereka ni berbeza agama. Oleh sebab itulah agama Islam tidak melarang umatnya untuk bergaul bersama dengan orang yang bukan Islam sekalipun. Sebaliknya, Islam itu sendiri amat mengalukan hubungan yang baik sesama Islam dan juga bukan Islam. Jadi Islam membolehkan umatnya untuk bergaul dengan orang bukan Islam, contohnya dalam urusan-urusan seperti perdagangan, pekerjaan dan sebagainya. Sebagai contoh kita ambil dari kisah Nabi Muhammad SAW sendiri, iaitu dalam usaha menjayakan hijrah, peranan orang bukan Islam telah digunakan sejak dahulu lagi untuk melancarkan perjalanan baginda dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau yang dimaksudkan ini ialah Abdullah bin Uraikib. Nabi SAW menggunakan khidmat Abdullah ni sebagai penunjuk jalan kerana jalan yang dilalui oleh baginda semasa itu digunakan untuk masyarakat Mekah untuk bermusafir ke Madinah. Jadi kita lihat di sini tindakan Nabi SAW yang bekerja sama dengan Abdullah tu, walaupun Abdullah masa tu tidak memeluk agama Islam lagi, tetapi kita lihat betapa pentingnya di sini pergaulan antara Islam dan bukan Islam untuk menjayakan sesuatu hajat. Okey. Akhir sekali, beralih kepada aspek penjagaan maruah dan peribadi, mereka yang bukan Islam ni mengamalkan budaya berjabat tangan secara bebas. Iaitu selain itu mereka juga menunjukkan hormat kepada orang yang lebih tua. Jadi di sini kita lihat pula amalan-amalan yang diamalkan mereka ni sama saja dengan sistem sosial umat Islam. Jadi itu saja daripada saya. Kita balik pula kepada moderator. Terima kasih Saudari Humairah atas pencerahan yang jelas itu. Dengan penerangan Saudari Humairah tentang sistem sosial bukan Islam itu, dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan yang ketara dalam sistem sosial Islam dan bukan Islam. Namun begitu, bagi pusingan kedua ini saya minta setiap panel yang ada di sini untuk menjelaskan dengan lebih terperinci dan lebih mendalam tentang perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam. Oleh itu, dipersilakan saudari panel pertama, Saudari Atirah untuk menjelaskan perkara yang akan dibincangkan. Persilakan. Terima kasih saudari moderator. Hadirin sekalian, saya hanya akan membicarakan dua aspek perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam saja untuk memberi laluan pada panel lain untuk menyampaikan hujah mereka juga. Aspek yang pertama ialah aspek berhubungan. Dalam laman sesawang portal MyHealth, ada menyatakan bahawa perhubungan adalah interaksi sosial antara dua individu ataupun lebih. Dalam Islam, perhubungan antara manusia ni dia berlaku atas dasar takwa kepada Allah serta untuk mendapat redha Allah. Manakala bagi bukan Islam pula, perhubungan antara manusia ini berlaku atas dasar keluarga atau darjat ataupun kepentingan mereka. Contoh yang paling jelas di sini adalah perkahwinan. Perkahwinan membawa makna ikatan pertalian antara dua individu iaitu individu lelaki dan perempuan untuk hidup bersama dalam sebuah rumah tangga di samping untuk melahirkan zuriat sebagai meneruskan kelangsungan hidup manusia menurut batas, hak dan tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak. Umat Islam ni berkahwin atas dasar kerana Allah SWT. Pasangan yang berkahwin pula perlulah membimbing antara satu sama lain ke jalan Allah yang benar. Hal ini demikian supaya dapat melahirkan keluarga Islam yang bahagia dan harmoni. Perkahwinan dalam Islam juga dapat mengikat hubungan kekeluargaan antara dua jantina berbeza, lelaki dan perempuan. Juga dapat mengikat hubungan antara dua keluarga
pertalian darah melalui cara yang diredai oleh Allah, serta dapat mengasuh dan mendidik anak-anak ke jalan Allah. Bezanya bagi perkahwinan bukan Islam pula, mereka kebanyakannya berkahwin atas dasar keluarga, darjat dan juga kepentingan. Mereka berkahwin dengan keluarga yang mempunyai latar belakang yang hebat, yang mempunyai kepentingan demi kepentingan mereka. Hal ini demikian kerana mereka inginkan sesuatu yang lebih daripada orang lain berbanding dengan usaha mereka sendiri. Dalam konteks perkahwinan ini, maka terjadilah perkahwinan kontrak dan sebagainya. Bukan atas niat untuk menghalalkan, tetapi cuma untuk kepentingan diri dan darjat sahaja. Terdapat banyak kesan daripada perkahwinan yang berlaku atas dasar keluarga, darjat dan kepentingan ini. Pasangan yang berkahwin ada yang tidak mengambil berat antara satu sama lain kerana niat mereka yang menjalinkan hubungan hanya atas dasar kepentingan mereka sahaja. Kesannya juga akan berlaku kepada anak yang lahir nanti. Mungkin anak mereka nanti akan rasa kurang kasih sayang daripada kedua ibu bapa. Aspek yang kedua yang saya akan bincangkan ialah aspek pergaulan. Dalam Kamus Dewan edisi keempat, pergaulan ni maksud dia perihal bergaul ataupun percampuran. Kalau pergaulan ni pula dalam bahasa Arab disebut sebagai ikhtilat yang berasal daripada kalimah khalata hulu khaltan yang bermaksud bercampur. Oleh itu, pergaulan dalam sistem sosial ni dia merupakan pencampuran antara masyarakat. Sistem sosial Islam menetapkan pergaulan bagi umat Islam mestilah mengikut undang-undang dan syariat Islam, manakala bagi sistem sosial bukan Islam, pergaulan mereka bagi orang bukan Islam ni adalah bebas mengikut adat dan budaya mereka. Seperti yang kita semua sedia maklum, yang kita tahu, tipulah kalau dalam dunia ni tak ada langsung interaksi di antara lelaki dan perempuan. Jadi tidak berkembanglah sesuatu umat itu jika lelaki hanya berinteraksi dengan kaum lelakinya sahaja dan perempuan hanya berinteraksi dengan kaum perempuannya sahaja. Kalau hal ini berlaku, tidak akan adalah generasi cucu cicit Nabi Adam di dunia ini. Dalam Islam, terdapat undang-undang dan syariat yang menggariskan batas pergaulan khususnya antara lelaki dan perempuan. Hukum asal pergaulan dalam Islam adalah harus. Pergaulan sesama manusia ni adalah dituntut jika tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, untuk menjayakan dakwah dan tarbiyah, jihad atau apa sahaja yang memerlukan pemilihan tenaga lelaki dan perempuan. Hal ini kerana pergaulan tersebut telah memenuhi adab-adab Islam seperti mana yang telah digariskan oleh syarak. Perkara ini dapat dilihat melalui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Contohnya dalam surah Al-Ahzab ayat ke-32, anda menggariskan tentang adab bercakap, iaitu umat Islam khususnya perempuan disuruh untuk menjauhi nada suara yang menggoda ketika bercakap. Selain itu dalam surah An-Nur pada ayat 30 ke 31, umat Islam ni disuruh untuk menjaga pandangan. Begitulah batas-batas pergaulan dalam Islam bagi lelaki dan perempuan seperti yang digariskan dalam syarak. Bagi sistem sosial bukan Islam pula, pergaulan mereka adalah bebas mengikut adat dan budaya setempat. Jika kita lihat dalam keadaan sekeliling ataupun dalam drama, dalam filem dan televisyen, bagi orang bukan Islam, batas pergaulan mereka tidaklah seketat dan tiada syariat yang membataskan pergaulan mereka seperti kita orang Islam. Kita lihat pergaulan bagi orang bukan Islam adalah bebas. Mereka bebas untuk bergaul lelaki dan perempuan, bersembang lelaki perempuan. Mereka juga tidak perlu menjaga ikhtilat antara mereka. Ini adalah kerana dalam dunia hari ini, mereka banyak mengikut aliran barat ataupun aliran sekular yang membenarkan lelaki dan perempuan kedua-duanya bergaul dan bercampur semaksimal yang mungkin. Namun, dapat ada juga kesan negatif daripada pergaulan bebas ni. Terdapat pelbagai kemungkinan yang boleh terjadi, misalnya hamil anak luar nikah, seks bebas, penyakit berjangkit dan sebagainya. Perkara ini akan menjurus kepada masalah institusi keluarga pada masa yang akan datang yang boleh menyebabkan perceraian ataupun kes pembuangan bayi. Oleh itu, dalam Islam telah menggariskan sempadan antara lelaki dan perempuan supaya dapat mengelakkan terjadinya perkara-perkara yang tidak diingini tersebut.
Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam surah Al-Isra ayat ke-32, wala taqrabu zina, yang bermaksud janganlah kamu menghampiri zina. Oleh itu, jelaslah bahawa Islam ni dia telah menggariskan perkara yang baik-baik sahaja dalam sistem sosial Islam yang dapat mengelakkan umatnya untuk ditimpa masalah yang datang pada kemudian hari. Itu sahaja daripada saya, kita kembali kepada saudari moderator. Terima kasih Saudari Atira. Jelaslah dapat dilihat terdapat perbezaan dalam aspek perhubungan dan pergaulan bagi sistem sosial Islam dan sistem sosial bukan Islam. Seterusnya, kita minta saudari panel kedua pula untuk memberi idea agar kita semua lebih mudah untuk melihat perbezaan sistem sosial bagi Islam dan bukan Islam ini. Dipersilakan Saudari Balkis. Baiklah, hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya saya akan mengupas dua perbezaan lain sistem sosial Islam dan bukan Islam. Pertama sekali kita akan ulas dari aspek kepercayaan, iaitu kita tahu dalam sistem sosial Islam ni, umat Islam ni menjalani kehidupan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Maksudnya di sini, apa yang umat Islam jalani dalam kehidupan, mereka akan berpandukan Al-Quran dan Hadis. Misalnya dalam perhubungan, iaitu umat Islam ni dia akan menjaga ikhtilat antara perempuan dan lelaki. Dan dalam bidang perkahwinan pula ni, Islam ni mereka dalam Islam perlu ada pengantin lelaki dan pengantin perempuan dan haram jika berkahwin sesama jenis. Manakala dalam sistem sosial bukan Islam ni, kita tahu mereka ni menjalani kehidupan berpandukan kitab mereka iaitu Bible, dan mereka juga mengamalkan misalnya mereka ni mengamalkan pemikiran yang terbuka dan bebas. Contohnya LGBT dan perkahwinan sejenis. Jadi kedua adalah perbezaan seterusnya kita dapat lihat dalam sistem sosial Islam dan sistem sosial bukan Islam adalah dalam sistem sosial Islam ni dia mengamalkan konsep amar ma'ruf nahi munkar, iaitu kita tahu istilah amar ma'ruf nahi munkar ni seringkali kita dengar dalam kehidupan seharian. Dalam bahasa Arab, amar ma'ruf nahi munkar ni bererti mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari berbuat kemungkaran. Jadi istilah ini adalah untuk mengajak kepada diri sendiri dan juga orang lain untuk melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama. Sejalan dengan itu, untuk mencegah diri sendiri dan orang lain untuk tidak melakukan hal-hal yang dipandang buruk oleh agama. Jadi agama Islam sendiri menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ni sebagai kewajipan dasar yang harus dijalankan oleh setiap Muslim sesuai dengan kadar kesanggupan masing-masing. Hal itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, yang hadis riwayat Muslim yang bermaksud barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisan. Barang siapa yang tidak mampu melaksanakannya, maka hendaklah ia mengubahnya dengan hatinya. Dan yang terakhir, itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi dalam ajaran Islam, contoh perbuatan makruf di antaranya mengamalkan rukun Islam, bersikap jujur, sabar, membantu orang yang memerlukan, sedekah, silaturahim, menghormati orang tua, menuntut ilmu, menjaga hak sesama, menjaga aurat dan perbuatan terpuji yang lain. Contoh perbuatan mungkar pula ialah berbohong, iri dan dengki, takabur, nifak, mengadu domba, berbuat zalim, menyuap, memukul, membunuh dan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Islam. Jadi manakala dalam sistem sosial bukan Islam pula, mereka ni seringkali mengamalkan konsep mengikut nilai yang diwarisi oleh adat dan kebudayaan setempat. Misalnya mereka ni masih mengamalkan sistem kasta dan diskriminasi orang kulit hitam. Terima kasih Saudari Balkis atas idea-idea yang bernas itu. Sungguh hebat idea yang diulaskan oleh Saudari Balkis sebentar tadi. Tanpa membuang masa, seterusnya Saudari panel ketiga, Saudari Humairah. Dipersilakan untuk menyambung topik ini dengan hujah Saudari. Silakan. Terima kasih saudari moderator yang tidak kurang petah bicaranya. Baiklah, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingin saya sambung lagi antara dua perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam.
Islam bukan sahaja membahas hubungan antara Allah SWT dengan hamba-Nya sahaja, bahkan Islam menekankan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Salah satu yang ditekankan oleh Islam ialah sikap tolong-menolong dan juga sifat saling menjaga kebajikan antara satu sama lain. Seperti yang kita tahu, sikap ini merupakan salah satu ciri khas dalam budaya Islam. Seperti firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'anu 'alal ismi wal udwani wattaqullah innallaha syadidul iqab, yang bermaksud dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah sudah pasti ada manfaatnya bagi kehidupan kita. Antaranya ialah apa yang kita dapat dengan membantu orang lain, kita akan lebih merasakan nikmat bersyukur kerana jelasnya masih ramai yang lebih susah ataupun memerlukan pertolongan berbanding daripada kita sendiri. Okey, selain itu juga dengan menyemainya sikap saling tolong-menolong ini, kita dapat mewujudkan persaudaraan dan juga perpaduan. Hal ini juga turut disebut dalam prinsip sosial Islam yang sangat mementingkan perpaduan dan kasih sayang. Tambahan lagi, sikap tolong-menolong ini bukan hanya terhad untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan, malahan ia juga mampu menginspirasikan orang lain yang melihat kebaikan yang kita lakukan untuk turut sama mereka melakukan kebaikan tersebut. Sebaliknya, jika dilihat dalam sistem sosial bukan Islam, mereka sangat mementingkan kebendaan dan keduniaan dan juga suka menunjuk-nunjuk kemewahan yang mereka nikmati. Contohnya, mereka sangat mengutamakan ataupun mementingkan kerjaya dan juga mengejar kekayaan di dunia ini. Di sesebuah negara tertentu yang kita dapat jadikan contoh seperti negara China, mereka hanya menetapkan satu keluarga untuk mempunyai seorang anak ataupun dua saja kalau tak silap saya. Kerana hal ini, demikian kerana mereka sangat menjaga kualiti dalam menjaga kemajuan negara mereka dan mereka tidak ingin negara mereka untuk menampung terlalu ramai rakyat yang mungkin boleh menjejaskan sedikit demi sedikit ekonomi mereka. Seterusnya, saya sambung lagi, sistem sosial Islam adalah berteraskan akidah Islamiah di mana Islam telah meletakkan akidah sebagai syarat-syarat utama dalam pelbagai perkara, manakala sistem sosial bukan Islam ni hanya bersifat lebih fleksibel dan universal sebagaimana contoh yang diberikan oleh saudari Balkis tadi, di mana mereka bukan Islam ni masih mengamalkan sistem kasta dan juga diskriminasi orang kulit hitam. Sekian saja daripada saya untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih saudari panel ketiga. Hadirin sekalian, sudah kita dengar hujah-hujah yang bernas daripada ketiga-tiga panel yang ada menyebut tentang perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam pada hari ini. Sebelum melabuhkan tirai forum kita, ialah kita mendengar sepatah dua kata daripada panel pertama sebagai penutup forum kita pada hari ini. Dipersilakan saudari Adira. Terima kasih saudari moderator. Kesimpulan daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini mengenai perbezaan sistem sosial Islam dan bukan Islam ialah sebagai umat Islam, kita dapat lihat walaupun banyak batas-batas dan sempadan dan syariat yang perlu kita ikut dalam bersosial, namun semua itu sebenarnya adalah untuk kebaikan diri kita semua juga. Oleh itu, sebagai umat Islam mestilah menjaga adab dan dalam bersosial supaya diredai oleh Allah SWT. Itu sahaja. Dengan akhir kalam daripada saudari Adira itu tadi, maka forum kita pun sudah tiba di penghujungnya. Hadirin yang dihormati sekalian, jelaslah bahawa terdapat perbezaan yang jelas dalam sistem sosial Islam dan bukan Islam yang memberi kesan kepada semua manusia. Justru, saya berharap agar hadirin-hadirat sekalian dapat menerima apa yang telah dibincangkan sebentar tadi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.